Okay, baik, buka buku teks tajuk tambah pecahan. Dennis, cikgu offkan mic tu Cikgu offkan mic dulu. Dennis punya. Bunyi ketukan kat belakang. Okey, baik. Okey, tengok buku teks muka surat 90 kalau awak nak tengok buku teks lah. Okey, kalau awak tanya cikgu buku teks kita nak belajar apa ini? Muka surat 90. Jadi cikgu nak terangkan lah apa yang kita nak belajar hari ni. Okey, baik. Baca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ftah alaina hikmataka wa nsyur alaina min hazaini rahmatika ya. Okey, baik murid-murid. Hari ni kita nak belajar tambah pecahan. Okey. Apa kita nak belajar hari ni? Denish, kita nak belajar apa hari ni, Denish? Aziz, kita nak belajar apa hari ni? Damia, kita nak belajar apa hari ni? Tajuk dia? Wah, ada Aish Damia, Tambah pecahan. Ya, tambah pecahan. Aish Damia, sekolah Anggrek tak ada kelas pagi ni? Apa? Sekolah Anggrek tak ada kelas pagi ni? Belum ada. Belum ada. Okey, baik. Okey, murid-murid. Tahun 3, jadi murid-murid mula akan belajar tambah pecahan, Okey. Oh, Ya, saya. hari tu Ustazah Aimi kirim salam. Waalaikumsalam. Okey, baik-baik. Okay, salam balik kat dia dengan Ustaz Zamai, Okey, baik. Baik, murid-murid. Hari ni kita nak belajar tambah pecahan. Okey. Sebelum ni kita dah belajar pecahan kan? Kita ada belajar pecahan wajah. Lagi pecahan setara. Kemudian kita belajar pecahan bentuk termudah. Kemudian kemarin kita belajar, minggu lepas dengan kemarin kita belajar dan ulang kaji pecahan tak wajar dan nombor bercampur. Jadi selepas kita belajar tajuk-tajuk tu, kita dah kenal pecahan, pengangka, penyebut. Sekarang kita nak masuk kemahiran baru, tambah pecahan. Okey, baik. Cikgu nak terangkan bagaimana kita nak tambah pecahan. Baik murid-murid, kita tengok contoh yang ada di depan. 1/5 tambah dengan 2/5. Okey, boleh nampak pada skrin awak semua? Boleh. Pada skrin handphone awak ada keluar tak? Keluar tak gambar tambah pecahan? Ada. Baik, semua ada Jadi tengok pada skrin anda. Baik, 1/5 tambah 2/5. Baik murid-murid, bila kita nak tambahkan pecahan, syarat paling utama dia, dengar ni betul-betul. Syarat paling utama dia ialah apa? Dia punya penyebut. Penyebut yang mana? Yang bawah kan? Mesti sama. Apa dia? Mesti sama. Ingat bila kita nak tambah pecahan, apa dia? Penyebut mesti sama. Ini syarat paling utama. Okey, kita tengok nombor 1 ni. Penyebut dia sama tak? Sama. Apa penyebut dia tu? 5. 5. Yang sebelah lagi pun 5, betul? Betul. Jadi murid-murid, Haziq, Damia, Denish, Shazwina Damia, Aish Damia, okey, siapa ada lagi? Ada lagi tak? Yang cikgu tak sebut, tak ada Okey, itu yang ada pada cikgu Aish Damia, Denish, Haziq dengan Shazwina. Baik murid-murid. Jadi bila kita tengok pecahan tu dia punya penyebut dia dah sama. 1/5 tambah 2/5. Dia punya penyebut yang bawah tu dah sama lah. Bila penyebut dah sama, kita boleh tambah terus. Apa dia? Bila penyebut dah sama, apa dia? Tambah terus. Boleh tambah terus. Cikgu macam mana nak tambah? Dalam pecahan, kita hanya tambahkan yang bahagian atas sahaja.
Okey, 1 tambah 2. Dapat berapa? 3. Dapat 3. Per tambah per tak ada per tak ada tambah per. Per ialah per lah Okey, 5 tambah 5. 5. Murid-murid, dalam pecahan penyebut jangan ditambah. Faham tak, Denis? Faham. Cikgu, kenapa penyebut tak payah tambah? Memang tak perlu tambah. Sebab sifat pecahan kita belajarkan pecahan nombor bercampur baru-baru ni kan. Pecahan adalah potongan sama bahagian. Pecahan adalah potongan yang bahagiannya adalah sama. Jadi 5 tu siapa? 5 tu adalah bahagian keseluruhan pecahan. 5 tambah bukan 5 tambah 5. Kalau 5 tambah 5 tu yang itu nombor biasa. Tapi bila dia dah jadi penyebut, penyebut itu adalah apa? Bahagian keseluruhan pecahan. Jadi bila 1 tambah 2, cikgu kenapa yang atas boleh tambah? Sebab itu adalah potongan yang kita nak. Jadi kita nak 1, kemudian kita nak ambil lagi 2. Sebab itu kita boleh tambah. Tapi 5 tambah 5 tak boleh. Sebab 5 itu adalah bahagian keseluruhan pecahan yang kita potong sama bahagian. Jadi kat bawah ni murid-murid, 5 dia tak tambah dengan 5. Dia sama juga jadi 5. Jadi jawapan kita sama dengan berapa? Kalau yang ini? 3/5. 3/5. Bagus. Murid-murid, cikgu nak awak semua macam Ais Damia. Bila cikgu ajar, cikgu sebut, awak terus sambut apa yang cikgu cakap. Awak terus komunikasi dengan cikgu. Awak terus jawab apa yang cikgu terangkan. Kat situ bagus. Macam gitu bagus. Jadi ada komunikasi antara murid dengan cikgu. Antara cikgu dengan murid. Jadi kita belajar tu tak boring. Tak awak murid diam je. Alah cikgu, saya takut lah cikgu nak cakap. Tak payah takut. Cikgu Suhaimi yang suruh cakap kan. Jadi murid-murid cakap. Itu lagi bagus. Jadi itu menunjukkan murid faham, murid fokus, murid ikut betul-betul apa penerangan cikgu. Jangan diam-diam. Okey, baik. Jadi cikgu ulang balik. Murid-murid. Okey, cikgu ulang balik penerangan dia. Okey, hari ni contoh yang pertama kita belajar apa dia? 1/5 tambah 2/5. Okey, cikgu ulang balik. Murid-murid, bila kita nak tambahkan pecahan, pertama sekali kita kena tengok penyebut kita. Kenapa? Penyebut mesti sama. Penyebut yang mana, cikgu? Penyebut yang bawah. Yang atas nama dia apa, kelas? Pengangka. Pengangka. Murid-murid kena ingat daripada tahun 3. Bila cikgu cakap pengangka, pengangka tu mana? Yang atas. Bila cikgu kata penyebut, penyebut yang mana? Murid-murid dah tahu dalam minda masing-masing, dalam otak masing-masing. Penyebut tu yang bawah. Cikgu tak nak ada kata yang tu kepala, yang ni kaki, tak nak. Tak ada dalam sistem pecahan gunakan kepala, gunakan kaki, tak ada. Kalau nak sebut untuk suka-suka tak apa. Tapi sebenarnya daripada segi konsep pecahan, kita tak ada guna kepala dengan kaki. Cikgu tahu ada sesetengah cikgu dia kadang-kadang nak terangkan murid dia masa mula-mula kan. Ada gunakan kaki dengan kepala. Kaki yang mana? Kaki yang bawah. Kepala yang mana? Kepala yang atas. Betul lah, kaki dekat bawah, kepala kat atas kan. Tapi dengan Cikgu Suhaimi dah terangkan daripada tajuk mula-mula hari tu. Pecahan wajah, pecahan bentuk setara, pecahan bentuk temudah, pecahan nombor bercampur, pecahan tak wajar. Cikgu Suhaimi selalu gunakan perkataan pengangka, penyebut. Pengangka, penyebut. Sebab itu yang paling betul. Jadi murid-murid mesti ingat. Pengangka yang atas, penyebut yang bawah. Alhamdulillah. Siapa sendawa tu dah sarap Sarap apa pagi ni? Okey, baik. Kita ulang balik. 1/5 tambah 2/5. Okey, jadi murid-murid, syarat dia ialah apa? Penyebut mesti sama. Cikgu, yang contoh ni penyebut dah sama 5 dengan 5. Jadi, kita terus boleh tambahkan. Cikgu nak tambah yang mana? Tambahkan yang sebelah atas. 1 tambah 2, berapa? 3. 3 per. Lepas kita dah tambahkan, per terus kita tulis per. Dennis nampak tak macam ni cikgu tulis per ni? Per ini adalah garisan di bawah dia. Boleh tak, Dennis? Boleh. Okey, baik. 5 tambah 5. Cikgu, kena tambah ke? 5 tambah 5 nak kena tambah ke? Tak. Tak perlu. Penyebut tak perlu ditambah. Jadi, dia kekal jadi berapa? 5. 5. Jadi, jawapan kita berapa? 3/5. Itu contoh yang pertama. Boleh? Faham? Faham. Nak tambah pecahan, apa yang paling penting sekali? Sebelum kita tambah? Kena cek apa? Kena tengok apa? Apa yang mesti sama? Penyebut.
Penyebut mesti sama. Bagus. Penyebut yang mana? Yang mau Yang bawah. Baik. Okey. Simpan. Klik save dalam otak kita. Klik save dalam minda kita. Cikgu Suhaimi kata, pegang otak awak, pegang minda awak, klik save. Letak satu jari telunjuk. Ambil jari telunjuk kanan awak, jari telunjuk letak kat otak. Tekan. Tekan otak kita, tekan minda kita. Cikgu Suhaimi cakap apa tadi? Oh, hari ni saya belajar tambah pecahan. Bila nak tambah pecahan, pertama sekali, okey, ni awak tengah tengah save kat otak awak ni. Klik kat save, klik dekat dekat kepala awak. Pegang kepala awak. Ambilkan jari telunjuk tu letak kat otak awak. Okey? Cikgu Syami kata apa tadi? Nak tambah pecahan mesti semak penyebut dulu. Bila penyebut dah sama, yang bawah sama, kita dah boleh tambahkan pecahan. Nak tambah pecahan yang mana? Tambah pecahan yang sebelah atas saja. Yang bawah jangan tambah. Contohnya 1/5 tambah 2/5. Penyebutnya sama 5. Jadi kita tambah yang atas. 1 tambah 2, 3 per dengan 5. Penyebut tetap sama. Dia tak perlu ditambahkan. Save dalam otak awak. Simpan dalam apa ni? Dalam minda kita. Dah simpan dah? dah. Okey, baik. Murid-murid jangan ambil ringan je apa cikgu saya cakap Alah cikgu ni kelakar lah, cikgu klik save gunakan jari telunjuk dekat otak. Apa yang awak buat tu sebenarnya ianya betul-betul tersimpan. Awak klik, awak apa ni? Awak ketuk kepala awak guna jari telunjuk kan? Cikgu cakap, ketuk macam kita tekan mouse laptop kan? Kita tekan kat laptop kan? Kita nak tekankan mouse tikus kan ketik kan? Ataupun kita nak tekan kat handphone kan? Kita tekan nombor kan? Macam itulah kita buat dekat kepala kita. Cikgu, kat kepala saya mana ada button cikgu? Awak tak nampak. Tapi sebenarnya kita gunakan psikologi kita. Ini sebenarnya ilmu. Ianya betul-betul tersimpan. Sekarang mungkin awak tak perasan. Tapi itu salah satu cara kita menyimpan data. Okey, baik. So, itu yang pertama. Okey, jom kita tengok contoh yang kedua. Okey. Jadi murid-murid, 3/5 tu macam mana gambar raja dia? Ni contoh dia ni. Jadi cikgu terangkan dengan contoh gambar pula. Okey. Cikgu kena tunjukkan contoh gambar kepada murid-murid. Okey, sila perhatikan. Di skrin handphone. Okey, murid-murid. Skrin tak keluar. Okey. Siapa tak keluar tu? Skrin tak keluar cakap dia. Dia tak ada keluar. Tak ada keluar. Okey, Deniz, tekan dekat gambar video gambar yang keluar tu, tekan nanti dekat atas tu ada gambar pin. Tekan gambar pin tu. Okey. Dah keluar dah? Dah. Bila dah keluar je ni jangan tekan-tekan lagi jangan tekan-tekan lagi. Nanti dia akan tertukar tempat lain pula. Orang gambar orang lain ataupun gambar Deniz yang keluar Biarkan je itu. Okey, baik. Keluar tak gambar putih dengan kat tengah-tengahnya ada gambar tu? Keluar Okey, baik. Cikgu, macam mana rajah 3/5? Ni contoh dia. Mula-mula kita ada 1/5. Ni. Kita ada 1/5. Okey, kemudian 1/5. Kemudian kita tambahkan dengan 2/5. Maksudnya kita ambil lagi 2/5. Jadi kita dapat berapa? 1, 2, 3. Sebab tu kita dapat 3 kat sini. 5 ni siapa 5 ni? 5 bahagian. 4, 5. Kita ada 5 bahagian. 1, 2, 3. 4, 5. 5 bahagian. Okey? 3 ni yang mana? Ni 3 ni. Yang kita ambil. Itu kita kena faham. Okey, itu contoh 1/5 tambah 2/5 dapat 3/5. Baik. Okey, kita sambung lagi seterusnya. Kita tengok contoh yang kedua. Sedia? Sedia. Okey, bagus. Okey. Cuba bacakan, Danish. Jumlahkan. Jumlahkan. 1/4. 1/4. 1/4. Ya. Okey, perkataan jumlah ni operasi apa? Selalu kita jumpa perkataan jumlahkan ni. Jumlahkan. Operasi apa jumlahkan ni? Tambah Jadi cikgu nak murid-murid mesti sentiasa alert dengan perkataan. Jumlahkan. Jumlahkan ni kita kena gabungkan dia. Kita kena cari berapa hasil dia. Berapa hasil tambah dia. Itu jumlahkan. Okey, jadi maksudnya 1/4 tambah 1/4. Okey, sekarang kita nak tambah pecahan, betul? Kita nak tambah pecahan. Langkah pertama nak buat apa? Langkah pertama nak buat apa?
Cikgu cakap apa tadi? Langkah Penyebut pertama sama. tengok. Oh ya, kena tengok penyebut. Tu cikgu bulatkan penyebut dia. Penyebut betul tak penyebut yang bawah? Betul Betul. jadi penyebutnya berapa nilai dia tu? 4. Yang lagi satu? 4. Jadi sama tak? Sama. Sama tak? Sama. Jadi kalau dia dah sama, apa yang boleh kita buat? Ha. Oh, Wardah dah masuk Okey, baik. Jadi kalau penyebut dah sama, apa boleh kita buat? Seterusnya. Contoh yang tadi, bila penyebut dah sama, apa cikgu cakap? Bila Tambah. penyebut dah sama, kita boleh tambahkan pecahan. Okey, yang tambah yang mana? Pengangka atau penyebut? Pengangka. Pengangka saja. Pengangka yang mana? Atas. Yang atas. Jadi tambahkan apa nombor yang di atas itu? 1. 1 tambah 1. Berapa? 2. 1 tambah 1 dapat 2. Okey, perlah. Okey, 4 tambah 4? 8. 4 tambah 4, 8. Tak Nak boleh. tulis 8, nak tulis 8 ke nak tulis 4? 4. Tadi ada yang cakap 8, ada yang cakap 4. Mana satu ni? 4. Ya, 4. Bagus. Tepuk tangan untuk murid-murid masing-masing. Diri masing-masing. Okey. Penyebut kena tambah tak? Tak. Penyebut tak perlu tambah. Sekarang kita dapat jawapan berapa sekarang? 2/4. Ya, 2. Kita dapat jawapan berapa? 2/4. Ya, cikgu. Kita dapat jawapan 2/4. Baik, murid-murid. Cuba tengok 2/4. Cuba murid-murid fikir. Pecahan 2/4 ini. 2/4 ni, 2 dengan 4 ada tak dalam mana-mana sifir? Dalam jawapan sifir? Sifir berapa yang ada jawapan 2 dengan jawapan 4? Sifir 2. Ya, dalam sifir 2. Murid-murid perhatikan betul-betul. Murid-murid perhatikan betul-betul. Okey, murid-murid perhatikan betul-betul apa yang Cikgu Suhaimi nak tunjukkan sekarang ini. Okey. Kita dah belajarkan tajuk apa ni? Permudahkan pecahan. Betul tak? Betul. Ada satu hari yang itu kita ada belajarkan permudahkan pecahan. Apa maksudnya? Kita tukarkan pecahan dalam bentuk termudah. Masih ingat lagi tak? Ingat. Ada kan? Okey, baik. 2/4 cikgu. Saya macam perasan cikgu. Dalam sifir 2. Dalam sifir 2. 1 darab 2 sama dengan 2. 2 darab 2 sama dengan 4. 3 darab 2 sama dengan 6. 4 darab 2 sama dengan 8. 5 darab 2 sama dengan 10. 6 darab 2, 12. 7 darab 2, 14. 8 darab 2. Berapa 8 darab 2? 16. 9 darab 2, 18. Okey, dah cukup. Cikgu. Sifir 2 tu macam 1 tambah 1, 2. Ya, betul. 2 tambah 2, 4. Dia tambah berulang-ulang 2, 2, 2, 2. Betul tak? Okey, baik. Okey, so sekarang ni tadi kita dapat pecahan berapa tadi? Pecahan kita 2/4. 2/4 betul? Betul. Betul kan? Kita dapat 2/4 kan? Betul. Cikgu, saya macam perasan lah cikgu. Dalam sifir 2, ada jawapan 2 cikgu. Dan juga ada jawapan 4. Jadi dalam sifir 2 ni, ada jawapan 2 dengan 4. Cikgu, bermaksud saya boleh kecilkan pecahan saya. Saya boleh permudahkan pecahan saya. Masih ingat lagi tak macam mana kita nak permudahkan pecahan? Operasi apa kita kena guna? Operasi tolak. Mana? Bukan tolak. Operasi apa kita gunakan hari itu? Kita belajar. Operasi tambah. Operasi bahagi. Ini tambah. Operasi bahagi. Kita pemudahkan pecahan gunakan operasi apa itu kita belajar? Operasi bahagi. Jadi cikgu nak bahagi dengan berapa? Disebabkan 2/4 ni, 2 dengan 4 ni ada dalam sifir 2. Jadi kedua-duanya kita bahagikan dengan 2. 4 pun kita bahagikan dengan 2.
Okey, sekarang 2 bahagi 2. Sifar. Bagi dua. Hah? 2 bagi 2 sifar? 4. Itu 2 darab 2. Sekarang 2 bahagi 2. Cikgu ada 2 batang pensel. Cikgu bahagi kepada 2 orang anak cikgu. Seorang anak dapat berapa pensel? 1. 1 per. Per lah Okey, sekarang cikgu ada 4 biji guli. Cikgu bagi kepada 2 orang anak sama rata. Seorang anak dapat berapa biji guli? 2. 2. Itu cara dia. Jadi, jawapan akhir dia apa? 1 per 2. 1 per 2. Jadi murid-murid, okey, untuk contoh yang kedua ini, murid-murid, sila perhatikan betul-betul. Okey, langkah pertama tadi apa? Cikgu, penyebut dia sama. Bila penyebut dia sama, dua-dua sama, kita boleh tambah terus. Nak tambah yang mana? Pengangka yang atas kita tambahkan. 1 tambah 1 dapat 2. 4, tak payah tambah 4. Dia jadi 4. Cikgu dapat 2/4 lah cikgu. Ya, dah dapat jawapan 2/4. Tapi, jawapan 2/4 ni bukan jawapan akhir. Sebab apa? Sebab cikgu, saya nak macam perasan lah cikgu. 2 dengan 4 ini, kedua-dua nombor ini ada dalam jawapan di sifir 2. Bila dia ada dua-dua ni dalam sifir yang sama. Maka kita kena buatkan apa? Permudahkan pecahan. Ataupun kita belajar itu bentuk termudah. Cikgu macam mana nak permudahkan pecahan? Kita gunakan operasi bahagi. Cikgu nak bahagi dengan berapa? Disebabkan kedua-dua jawapan 2 dengan 4 ni ada dalam sifir 2, maka kita bahagikan dengan sifir 2. Bahagi 2. Itu cara dia. Jadi 2 bahagi 2 dapat 1. 4 bahagi 2 dapat 2. Jadi jawapan kita 1/2. Jelas tak? Jelas. Cikgu, 1/2. Cikgu, dengar ni betul-betul ni. Ada murid tanya cikgu tahu macam ni. Cikgu, 1/2 ni saya macam perasan lah cikgu ada dalam sifir 1 cikgu. Dalam sifir 1 ada jawapan 1. Dalam sifir 1 ada jawapan 2. Murid-murid, Cikgu Suhaimi sila dengar betul-betul. Kalau kedua-dua pecahan itu, 1/2 ini, kedua-dua nombor ini, pecahan ini, kedua-dua nombor ini, dalam sifir 1, okey, dalam sifir lain dah tak ada dah. Dia dalam sifir 1 je. Maka, kalau dia dalam sifir 1, itu dah menunjukkan dia dalam bentuk yang termudah sekali. Dah tak boleh nak bahagi dengan sifir-sifir lagi. Kalau dia dah sifir 1 tu, itulah sifir yang termudah sekali. Faham atau tidak? Faham. Jelas Simpan dalam minda awak. Ingat sampai bila. Kalau dia dah dalam sifir 1, dia dah tak payah permudahkan lagi. Okey. Ya. Kalau ada dalam sifir tapi tak pemudahkan boleh ke? Siapa tanya tu? Wardah. Terima kasih. Kawan-kawan tepuk tangan untuk Wardah, kawan-kawan. Soalan yang sangat bagus. Okey, sekarang cuba awak tengok skrin handphone ataupun awak tengok buku teks awak yang contoh nombor 2 ni kan. Dalam buku teks ada, dekat handphone pun ada. Okey. Cikgu dah buka sekat handphone. Cuba awak tengok dekat handphone awak ni, kat skrin ni. Awak nampak tak yang budak perempuan pakai congsam ni? Dia kata apa tu? Yang cikgu bulatkan warna hitam ni. Dia kata apa tu? Kita dah dapat jawapan 2/4 kan? Dia kata apa? Permudahkan 2/4. Kenapa dia bahagi 2? Tadi Cikgu Suhaimi dah tunjukkan. Sebab 2 dengan 4 ni adalah dalam sifir 2. Maka jawapan akhir dia apa? 1/2. Wardah tanya kita apa tadi? Siapa boleh ulang apa yang Wardah tanya tadi? Wardah tanya apa tadi? Siapa ingat? Kawan-kawan lain, siapa ingat soalan Wardah tadi apa? Siapa ingat Wardah tanya apa tadi? Cikgu, Wardah kata apa? Cikgu, saya dapat jawapan 2/4. Tapi saya tak nak permudahkan lah cikgu. Boleh tak? Okey, saya dapat jawapan 2/4. Tapi saya tak nak permudahkan. Boleh ke? Tak boleh, Wardah. Kerana sebab itu kita belajar tajuk permudahkan pecahan.
Bila kita berikan jawapan pecahan, mesti dalam bentuk yang termudah. Okey, kerana apa? 2/4. Okey, wadah macam gini. Dia maksudnya macam gini wadah. Okey, yang ini 2/4. Okey, cikgu lukiskan. Okey, murid-murid boleh tengok 2/4. Okey, macam gini. Okey. Okey, cikgu ada satu bulatan. Okey. Ada 4 bulat. Ya. Tu dia. Jadi ini 2/4 Ini 2/4 tau. Ini 2/4. Okey. Kemudian cikgu ada pecahan 1/2. 1/2. Cikgu gunakan warna merah tulisan 1/2 tu Okey. Jadi cikgu buatkan pecahan 1. Okey, bentuk yang sama. Okey, lebih kurang. Okey. Okey. Kalau 2/4 dia bahagi 4. Kalau 1/2 dia bahagi 2. Okey, murid-murid Cuba murid-murid tengok kat situ. Cuba murid-murid tengok kat situ. Bentuk sama bulat dengan bulatan. Okey, bentuk sama bulatan dengan bulatan. Bahagian dia sama tak? Bahagian dia pun sama besar. Cuba murid-murid tengok. Dia sama besar. Separuh. Yang ini pun separuh. Cuma yang ini dia bahagi 2. Sorry, cikgu gunakan warna lain. Dia bahagi 2 je, dia bahagi 2. Jadi ini 1, ni 2. Tapi yang ini satu bahagian. Tapi dia separuh. Ini pun separuh. Ini dipanggil bentuk termudah. Bermaksud apa dia? 2/4 ni ialah 1/2. Kita kena nyatakan sebagai 1/2. Kita tak payah cakap 2/4. Sebab apa? 2/4 tu adalah 1/2. Setara dengan 1/2. Sebab itu kita belajar pecahan setara. Pecahan bentuk termudah. Jadi soalan Wardah tadi murid-murid, cikgu, kalau saya dah dapat 2/4, saya nak kena permudahkan ke tak? Wajib permudahkan. Apa dia? Jawapan dia? Wajib. Ingat sampai bila-bila. Okey, save dekat otak awak. Save dekat minda awak. Apa? Wajib permudahkan. Jadi awak sekarang baru tahun 3. Tapi awak dah dapat ilmu ni. Jadi awak ingat sampai bila-bila. Cikgu Syahmi kata, kalau saya dah kira pecahan, dah dapat jawapan, jawapan akhir tu, saya mesti cek. Saya mesti semak. Dia mesti dalam bentuk yang termudah sekali. Boleh semua? Boleh. Cikgu, macam mana nak permudahkan? Saya lupa. Okey, macam mana nak permudahkan? Tengok nombor yang dalam sifir itu. Cari nombor itu dalam satu sifir yang sama. Contohnya macam 2 dengan 4 tadi ada dalam sifir 2. Maka kita gunakan operasi bahagi 2. Yang bawah pun kita bahagi 2. Itu contoh dia. Boleh tak semua? Boleh. Okey. Baik. Okey, kita tengok contoh yang ini. Sorry. Okey. Boleh cikgu teruskan? Boleh. Sedia semua? Sedia. Okey. Baik, kita tengok contoh yang ini. Okey. 4/9 tambah tak tahu anu sama dengan 7/9. Boleh tak kita teka dia tambah dengan apa ni? Boleh. Okey, 4/9 tambah tak tahu. Tak tahulah Okey. Okey, tambah tak tahu sama dengan 7/9. Okey, kat tengah ni kita kena buat per jugalah. Per lah kan. Sebab pecahan tambah pecahan. Yang mana kita boleh isi dulu? Yang mana kita boleh isi dulu dalam pecahan ni? Bawah. Bawah. Okey, bawah apa jawapan dia Aziz yang bawah? 9. 9. Itu sudah pasti. Kenapa? Penyebut mesti Sama. mesti sama betul. Mesti sama. Jadi 4 tambah berapa dapat 7? 3. 4 tambah 3 dapat 7. Jadi jawapannya 3/9. Kalau kita tengok kat sini pun 1, 2, 3. Baru dapat 7/9. Bermaksud 3/9. Boleh murid-murid? Boleh. Cikgu, kenapa dia boleh tambah terus yang ni? Boleh dapat 7/9 terus. Kenapa dia boleh tambah terus? Siapa masih ingat? Kenapa dia boleh tambah terus? Murid-murid, kenapa dia boleh tambah terus?
Siapa boleh jawab soalan cikgu? Kenapa 4 boleh tambah 3 jadi 7 terus? Cepat. Ha. Cepat. Sebab penyebut Alamat. dia sama. Ya, apa Haziq? Sebab penyebut dia sama. Sebab penyebut dia dah sama. Berapa penyebut dia? 9 dan 9. Sebab itu dia boleh tambah terus. Okey kawan-kawan, tepuk tangan untuk Haziq. Alah, cikgu saya pun tahu apa nak Haziq cakap tadi, tapi saya segan. Jangan segan-segan. Jadi macam Haziq. Tak segan. Bukan tak segan. Bukan tak malu. Tapi berani untuk jawab. Boleh semua? Boleh. Okey, jom kita sambung lagi. Okey, baik. Okey, dah. Jelas? Boleh? Jelas. Boleh. Okey, murid-murid. Kelas kita habis hari ni. Okey, baik. Okey. Baik. Danish. Danish. Yes. Ada buku tulis matematik tak? Buku tulis. Yap. Tak apa Danish. Ada kan pada Danish kan? Okey, Danish, tengok cikgu nak tandakan tu. Okey, Danish, Najwa dan Fairuz. Najwa dengan Fairuz tak masuk join pagi ni. Nanti akan tengok video ni, cikgu yakin Najwa akan tengok. Cikgu nak buat dalam buku tulis MT1 Buku tulis. Ini latihan buku tulis. Buku tulis. Okey, buat soalan A, soalan B dengan soalan C. Soalan A dengan B, C ni, A, B, C ni semua penyebut dia sama. Okey, soalan dia penyebut dia sama. Boleh? Boleh Danish? Dengan Sorry. Soalan satu lagi, soalan dengan D. Soalan D dan H. Ada lagi satu dengan soalan I. Okey, A, B, C, D, H, I. Berapa soalan semua sekali, Danish? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya, buat dalam buku tu. List. Buku tulis. Boleh semua? Murid sekolah lain, untuk murid sekolah lain, awak boleh cuba. Hari ini kita nak belajar tambah pecahan yang penyebut dia sama je. Yang bawah dia sama je. Cikgu, habis yang tak sama tu bila nak belajar? Nanti kita belajar minggu depan. Cikgu tak nak campur sekaligus hari ni. Tak nak. Okey, cikgu tak nak campurkan sekaligus hari ni. Okey, kita belajar dulu yang penyebut dia sama. Boleh tak semua? Jelas tak? Jelas. Jelas tapi murid-murid, walaupun penyebut dia sama, jawapan akhir pecahan tu kita kena cek, kita kena semak. Apa dia? Permudahkan pecahan. Kena cek, kena semak Okey, baik. Kita tengok sikit latihan buku aktiviti. Okey, buku aktiviti Mana buku aktiviti? Okey. Okey, cuba buka buku aktiviti. Tengok muka surat 59. Dah buka muka surat 59? Dah. Okey, muka surat 59 ni Danish, cikgu nak Danish buat juga. Najwa dengan Fairuz yang tak masuk kelas hari ni, mungkin ibu ayah bekerja, tak dapat tengok join live. Muka surat 59 buku aktiviti ni kena buat. Yang ini pun semua penyebut dia sama. Okey, semua penyebut dia sama. Okey, okey Okey Danish. Okey, Najwa. Najwa akan tengok nanti video ni dan jawab buat muka surat 59 ni. Okey, untuk murid-murid sekolah lain boleh cuba buat. Okey, sama juga. Penyebut dia sama. Bawah dia dua-dua sama. Jadi kalau penyebut dah sama, yang atas boleh tambah terus. Penyebut kita tambahkan tak? Tak, penyebut kita tak tambah. Yang kita tambah atas je. Macam mana, kenapa boleh tambah? Sebab penyebut dia dah sama. Kemudian, bila kita dah tambahkan, jawapan pecahan tu kita kena cek, kita kena semak apa dia? Kita kena cek semak apa dia? Kena kecilkan dia. Kena apa? Permudahkan dia. Macam mana nak permudahkan tadi? Tadi cikgu ada terangkan. Tengok dalam sifir yang sama. Ada tak jawapan kedua-dua nombor tu? Kalau contoh macam tadi sifir 2, ada jawapan 2, jawapan 4. Maka kita bahagikan dengan sifir 2, bahagikan dengan sifir 2, bahagikan dengan nombor 2. Faham atau tidak? Faham. Okey, jadi kena cek. Jangan kata, tu jawapan akhir dah. Tak. Mungkin
pecahan itu boleh dipermudahkan. Jadi tadi latihan yang tadi itu Danish, buku tulis ada 6 soalan, kemudian buat buku aktiviti muka surat 59. So ada 2 kerja Danish Najwa, Fairuz, okey, murid-murid sekolah lain boleh cuba untuk buat. Okey, itu saja murid-murid. Boleh sambung buat kerja sekolah sekarang. Terus. Kalau Okey, ada apa-apa nak tanya? tak ada. Okey, boleh terus buat, cuba buat. Terima kasih semua. Terima kasih, cikgu. Okey, Assalamualaikum. Bye. Cikgu. Bye. Okey, bye. Terima kasih. Sama-sama. Cikgu. 9. Link ni apa? Ha.